سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami nampak ini benar-benar benda yang Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Apa yang kami nampak itu betul dan benar ya Allah. Dan jadikanlah yang benar itu akhirnya kami mengikutinya ya Allah. Wa arinal haqqa wa arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila, dan apa yang jahat itu nampak jahat di mata kami ya Allah, dan jadikanlah kami itu jauh daripada kejahatan tersebut dan berkuasa untuk menjauhinya ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar, sahabat-sahabiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering ataupun selalu kita dengar alunan bacaan surah Al-Baqarah ayat 183. Hari ni kita nak cerita puasa lah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kita nak puasa sangat dah ni. Cuma ada beberapa pandangan ataupun yang lebih dalam yang melibatkan pandangan hati, apakah itu puasa. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ni saya nak ajak sebab biasanya kalau dalam bulan puasa ni tuan-tuan, dia ada sebelum, dia ada selepas, dia ada lepas raya tuan-tuan. Ada satu alunan ayat Quran yang imam-imam rajin baca. Alunan ini jadi satu bahagian pengisian hati dalam solat kadang-kadang. Dia macam jadi satu kuliah dalam solat ketika mana imam baca. Kalaupun kita tidak fahami, masih boleh seolah-olah makmum ni meneka-neka apakah yang imam sedang bacakan. Imam pula duk naik suara ketika baca surah ini tuan-tuan, ataupun kalimah ini tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ulang pula. Kalau di Arab itu ataupun di beberapa tempat di kawasan yang kawasannya ramai orang memahami ayat Quran tersebut, dia ulang pula 2 hingga 3 kali kalimat kalau dalam masa pasarnya itu, kalimah-kalimah itu. Yang rasanya tak perlu saya nak ulang ayat-ayat ini tuan-tuan. Tak perlu nak ulang dah ayat ini. Cuma 10 minit yang berbaki ini, lebih kurang 10 minit begitulah. Saya ada masa begitu sikit-sikit. Saya nak ambil beberapa kalimah ini supaya nanti kita mampu merasakan betapa Allah itu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin menyampaikan sesuatu daripada butir-butir kalimah ini. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Biasa kita dengar tuan-tuan. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Wajib ke atas kamu wahai orang-orang beriman, dan itulah yang satu namanya berpuasa. Ayat ini nampak biasa tuan-tuan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Maka persoalan yang ulama timbulkan adalah tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang-orang sebelum kamu itu? Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sebelum beliau adalah Sayyidina Ismail. Orang-orang sebelum beliau adalah Sayyidina Ishaq. Orang-orang sebelum beliau sehinggalah Nabi Adam alaihi salam. Mereka adalah pendahulu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, min qablikum. Kata ulama, kata Ibnu Katsir, orang-orang sebelum kamu itu artinya puasa itu adalah amalan yang dah tua dah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kami wajibkan ke atas kamu semua berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana kami dah wajibkan dulu dah. Maknanya tuan-tuan, puan-puan dan mati Allah, puasa ini adalah amalan yang dah tua sangat dah. Persoalannya, adakah sebelum Nabi Ibrahim, kita dengar Nabi Ibrahim saja berpuasa, tuan-tuan dan mati Allah. Persoalannya, adakah sebelum Nabi Ibrahim ada puasa? Ada tuan-tuan. Bahkan Sayyidina Adam alaihi salam disebut oleh Imam Ibn Katsir dalam kitab Bidayah wan Nihayah, ketika mana dia bertaubat. Fatalaqqa Adama min rabbih kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa, ketika mana Adam
Sayyidina Adam menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya dengan beberapa kalimah. Fataba alaihi, dan memohon keampunan, innallaha huwa tawwabur rahim. Maka akhirnya Allah terima taubatnya Adam alaihi salam. Dalam riwayat lain, dalam riwayat itu tuan-tuan, dalam Bidayah wa Nihayah tersebut, ada beberapa perkara yang agak sulit kita nak bayangkan. Iaitulah perkara yang berkaitan dengan nombor. Berapa lama beliau menyebutkan kata taubat. Saya nak kaitkan puasa yang tidak disebutkan, ataupun kita pandang Nabi Ibrahim AS sahaja berpuasa. Sedangkan min qablikum, puasa ni amalan lama dah. Sedangkan puasa ini bukan sekadar yang kita buat sekarang. Rupanya puasa Nabi Adam itu berbeza tafsirannya. Puasa Nabi Ishak itu berbeza tafsirannya. Maka dalam riwayat itu, dalam riwayat kisah yang tadi yang kita sebut, fatalaqa Adamu min rabbih, ketika mana Nabi Adam memohon keampunan kepada Allah, ada beberapa perkara yang agak sulit kita bayangkan. Iaitulah kata Ibnu Kathir, berapa lama beliau menyebutkan kata taubat. Maka ulama menyimpulkan iaitulah selama 40 hari ataupun 40 tahun begitu. Bahkan juga terjadi ketika mana zaman Izzuddin Ibnu Abdul Salam, dikaitkan dengan zaman yang terkini, Izzuddin Ibnu Abdul Salam. Juga 40 hari 40 malam beliau beruzlah untuk mendapatkan beberapa keampunan, begitulah wali Allah. Dan ada kisah, ataupun kita ambil kisah Nabi Musa AS yang lebih mudah ataupun lebih kena dengan logika fikiran kita, iaitulah kisah Nabi Musa AS. Beliau tak makan, tak minum selama 40 hari di Bukit Tursina. Persoalan tuan-tuan yang saya nak bawa hari ni, kenapa digenapkan menjadi 40? Sedangkan kalau kisah Nabi Musa AS itu, ada riwayat yang menyebutkan 30 hari je sebenarnya. Maka ketika itu, Sayyidina Ibnu Katsir menyebutkan, kenapa digenapkan 40? Sebab beliau, Sayyidina Musa AS, mencuci mulutnya. Disebabkan rasa bau, dia terlalu lama berpuasa, bau mulutnya itu, maka ditambahkan jadi 40 hari. Begitulah dalam riwayat satu riwayat yang sahih. Cuma tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam pandangan Ibnu Katsir itu, bilangan 30 atau 40 itu merupakan puasanya para anbiya. Maka yang pertama berpuasa di muka bumi ini adalah Sayyidina Adam. Beliaulah khalifatul ardi, khalifah yang pertama yang kemudiannya berpuasa sebagai satu bentuk pertaubatan. Bentuk puasa Nabi Adam adalah bentuk puasa untuk ketaubat, untuk kembali bertaubat kepada Allah. Maka puasa itu adalah bentuk cara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah dengan cara memutuskan hubungan diri dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita kaitkan hubungan ayat ini dalam bab akhlak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, puasa ini dalam bab akhlak, puasa ini disebut sebagai salah satu taubatnya badan, kata Ibnu Katsir. Puasa adalah satu bentuk taubatnya badan. Sebab tu puasa bukan sekadar tahan lapar dahaga. Jadi taubatnya badan adalah dengan berpuasa. Maka ulama duk kaji sehinggalah menemui as-sawmu itu bukanlah berasal daripada bahasa Arab. Itu adalah bahasa Sanskrit dari perkataan upawasa. Ini semua disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Ada juga penambahan-penambahan yang saya ambil daripada Al-Imam Al-Ghazali. Atau maknanya, upawasa ini maknanya adalah taqarrub ila wahidil ahad, mendekatkan diri kepada yang satu. Upa tu maksudnya takarrub. Upa bukan Korea tuan-tuan. Opa abang kan? Tak. Upa dalam bahasa Sanskrit maksudnya takarrub, mendekat. Wasa, dekat kepada yang Maha Esa. Dan jangan pelik dengan bahasa-bahasa puasa ini. Sebab kita berpuasa seperti mana puasanya Nabi Ibrahim AS. Cuma Nabi Ibrahim, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puasa Nabi Ibrahim itu ulama sebut menggunakan as-sawmu itu menggunakan bahasa Sanskrit yang lebih bermaksud kepada takarrub ila Allah,
lebih masuk kepada nak mendekatkan diri kepada Allah. Adapun puasa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak yang tidak menepati dah ciri-ciri kerasulan, ciri-ciri puasanya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bermula daripada Nabi Adam lagi. Habis dah puasa kita sehingga tahap kalau dalam Perbadanan Putrajaya ini tuan-tuan, mereka dah melaporkan dah kenaikan sampah makanan dalam bulan puasa berbeza dengan hari-hari yang biasa. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mana pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan pembaziran yang terlalu banyak. Program iftar, program dinner semua dibuat pada bulan Ramadan dek kerana nak ambil keberkatan tapi tidak mengira bab pembaziran. Tidak mengira bab-bab gosip dan sebagainya. Tuan-tuan, ternyata puasa itu ada makna hakikinya. Sehinggalah Ibnu Kathir menyebut setiap Nabi itu mereka berpuasa. Orang zaman dulu ada puasanya dan itulah puasa itulah yang berlanjutan sehingga ke hari ini. Sebab itulah ada satu hadis masyhur. Saya petik begitulah. Yang jarang kita selitkan dengan bacaan kalimat puasa tadi. Yang jarang kita kaitkan dengan ayat Quran yang kita baca tadi. Surah Al-Baqarah 183. Iaitulah Nabi pernah sebut sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi ini maknanya Allah sendiri sebut, tapi dicatatkan dalam sebuah hadis, dalam sebuah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? As-siyamul li. Maka puasa kita dimaknakan dengan menahan diri. Tuan-tuan, as-siyamul li. Puasa kita sekarang ni dimaknakan dengan menahan diri seperti mana puasanya Nabi Ibrahim alaihi salam. As-siyamul li, menahan diri. Maksudnya puasa itu adalah li, untuk aku, menahan diri kita daripada makan, daripada minum dan berjima. Semuanya itu menahan diri makan, minum dan juga berjima itu, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah kerana aku. Ternyata maknanya lebih luas. Menahan dirimu, menahan diri saya, diri kita dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna puasa yang paling hakiki, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dalam hadis tersebut li. Itulah li, iaitulah semuanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dimaknakan, inilah yang dikatakan Ibnu Arabi. Orang yang berpuasa sebenarnya telah wusul, kata Ibnu Arabi, wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah bila orang berpuasa ini, Allah terus mengatakan li, huruf lam, huruf ya. As-siyamul li. Siapa yang berpuasa, kata Ibnu Arabi, maka dia betul-betul milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sang saim, maka orang yang berpuasa itu, dia betul-betul duduk dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Arabi. Cuma tinggal kesedaran kita ini kepada Allah. Persoalannya, macam mana bentuk kesedaran ini muncul? Ini persoalannya, kesedaran kita ini adalah kita sedar Allah itu memang tengah genggam kita kerana puasa kita. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalan tadi, tuan-tuan, kita ada bentuk kesedaran. Kita dapat tahu adakah betul-betul puasa kita itu akhirnya digenggam oleh Allah atau tidak. Maka kata ulama, ketika mana lafaz hadis ini di pertengahan, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudiannya menyambung mengatakan, iza sabahun aw syatamahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, jika ada seseorang mencaci makinya atau mengata-ngatakan dia, katakanlah ana saim, katakanlah aku berpuasa. Maka saat itulah puasa kita naik daripada puasa fizikal kepada puasa non-fizikal, atau bahasa akhlaknya, bahasa adabnya dalam puasa ini, kita naik daripada puasa fizikal kepada puasa emosi. Tuan-tuan, emosi itu bukan pada fizikal. Emosi itu ada pada hawa nafsu kita. Ini yang kita sebut saumun nafsiyah. Yang asalnya puasa fizikal tadi kita sebut sebagai puasa badaniyah. Saumun badaniyah, puasa sekadar puasa badan.
Maka ulama namakan satu lagi yang namanya saumun nafsiyah. Puasa emosi. Selama kita berpuasa lapar, haus, itu disebut saumun badaniyah. Puasa badan. Tapi Nabi SAW menghendaki lebih, naik lagi. Lebihkan puasa kamu itu lagi, jadikan puasa itu puasa nafsiyah. Puasa yang menahan gejolak diri. Itulah namanya puasa emosi. Tuan-tuan, kalau ada di sosmed, orang duk komen kasar, tak usah dilayan. Ini namanya puasa nafsiyah. Bahkan kalau perlu kita tinggalkan. Jika terganggu di seseorang, kita blok dia. Kita tinggalkan dia sementara bulan Ramadan. Supaya tidak mengganggu layaran indah harian kita ketika itu. Yang mana kita duk tengok tiap-tiap hari kan Facebook sebagainya. Supaya tak mengganggu kehidupan kita dengan perasaan yang ingin kemarahan-kemarahan yang ingin dikeluarkan daripada hati. Maka tahan dulu tuan-tuan, blok dulu tuan-tuan yang dimulakan Allah. Yang ini yang ulama kata puasa nafsiyah. Sebab tu kata Ustaz Azhar kan Ustaz Azhar ada sebut sebelum ni. Sebab tu tuan-tuan dia baru ni datang Putrajaya, begitulah. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata beliau, Ramadan ini bukan bulan sedekah. Ramadan bukan bulan Al-Quran. Ramadan bukan bulan beramal. Sebab Ramadan ini adalah bulan tambah sedekah. Bulan Ramadan adalah tambah bacaan Al-Quran kita lebih daripada sebelum ni. Sebab bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan amal yang lebih patut kita beramal lebih daripada bulan-bulan sebelum ni. Bukan bulan beramal, bukan bulan sedekah. Kalau setakat sedekah kita macam biasa tuan-tuan. Tapi bulan untuk menambah sedekah. Sebab itulah tuan-tuan yang dimulakan Allah kembali pada hadis. Maka kemudian Nabi tambah SAW. Apa dia? Kata Nabi SAW. Orang yang berpuasa itu mulutnya lebih harum di sisi Allah. Bukan di sisi makhluk. Maka harum daripada apa tuan-tuan? Wangian daripada apa? Wangian daripada kasturi. Apakah haruman ini haruman fizik? Tak. Dah tentu tidak tuan-tuan yang dimulakan Allah. Bahkan hakikatnya Nabi SAW berbicara tentang keharuman rohani. Keharuman yang dulu Sayyidina Musa pernah lewatkan, pernah terlepas. Ketika mana Sayyidina Musa AS. Ketika hari ke-30 di atas Bukit Tursina beliau berpuasa. Akhirnya hari ke-30 itu beliau tercium. Tercium olehnya bau-bau mulutnya. Lalu kemudiannya beliau bersiwak. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat, engkau sempurnakan 10 hari lagi. Itu sebab Nabiullah Musa AS menggenapkan puasanya jadi 40 hari. Dek kerana terganggu oleh bau mulutnya. Cuma tuan-tuan yang dimulakan Allah. Saya bukan nak cakap tak boleh gosok gigi. Tidak tuan-tuan. Cuma ini gangguan. Pada zaman itu, Nabi Musa nak terus jumpa Allah. Tapi dek kerana terganggu dengan perkara yang Allah kata itu adalah satu wangian di sisi Allah. Akhirnya Nabi Musa terganggu dengan perkara tersebut. Akhirnya Allah tambah 10 hari lagi supaya hatinya bersih. Maka tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 3 perkara dalam ayat yang kita bincang, dalam perkara yang kita cakap tadi. Ada 3 perkara hakikat yang perlu ada dalam puasa kita. Sebelum kita berpuasa ni tuan-tuan. Sedia 3 perkara ni sahaja yang saya sebut tadi. Pertama tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengatakan puasamu itu puasa apa? Puasa yang kita sebut puasa qalbun. Yang saya sebut tadilah. Puasa badaniyah, puasa fizikal dan puasa emosi. Puasa roh. Puasa qalbu, puasa hati, puasa roh. Yang membuang selain Allah dari dirinya dalam hati. Perlu buang selain daripada Allah. Dalam dirinya dan dalam hatinya. Semua dibuang selain daripada Allah. Inilah yang kemudian membuatkan Allah akhirnya sebut apa? As-sawmuli. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dek kerana kamu berpuasa begitu, maka kamu milik aku. Allah pegang habis, genggam habis diri kita dek kerana as-sawmuli. Puasa kita yang ke arah emosi tadi tuan-tuan. Membuang emosi. Yang kedua, puasa nafsiyah. Puasa orang-orang yang jaga dirinya daripada gejolak nafsu dia. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya, yang kita sebut tadi tuan-tuan yang dimulakan Allah, rahsia puasa itu membuat bau mulutnya harum. Kerana orang-orang yang berpuasa, dia tidak mengatakan kata-kata yang kasar.
tidak gosip, tidak merendahkan orang lain. Inilah keharuman hakiki orang-orang yang shaim, orang-orang yang berpuasa. Maka pensyariatan puasa itu dengan kaedah yang berbagai bermula daripada Nabi Adam AS. Yang hakikat sebenar-benarnya puasa itu adalah menjadikan manusia itu kembali kepada Allah dengan fitrah seperti mana yang diciptakan awal-awal dulu. Supaya bila kita puasa, kita ini nanti sentiasa digenggam oleh Allah. Yang akhirnya apa sahaja yang berlaku selepas daripada itu merupakan takdir terbaik untuk kita. Sebab semuanya digenggam oleh Allah. Allah tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Rupanya dalam puasa pun ada semuanya. Jadi tuan-tuan yang dimulakan Allah, apa pun itu dalam Islam, semuanya akan ada dalam genggaman Allah. Allah sentiasa duduk dengan kita. Cuma kita yang kadang-kadang kurang kesedaran. Sehingga puasa kita itu menjadi puasa yang lapar dan dahaga sahaja, yang akhirnya Allah tak mengaku pun. Al-sawmuli, Allah tak mengaku pun yang puasa itu untuk dia, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Allah biarkan kita dalam dunia. Dan akhirnya, tuan-tuan yang dimulakan Allah, ayat tadi terakhir tadi tuan-tuan, ayat 123, Allah sambung la'allakum tattaqun. Supaya nanti la'allakum tattaqun, puasalah, wajiblah ke atas kamu puasa seperti mana orang dulu-dulu duk puasa yang kita cerita tadi. Akhirnya kata Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa nak berpuasa? La'allakum tattaqun. Supaya nanti kita rasa takut dan akhirnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar penyerahan, bermula daripada penyerahan fizikal, kemudian naik kepada penyerahan hati, naik kepada penyerahan roh, naik akhirnya tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebabkan kita rasa percakapan yang kita keluarkan ini adalah percakapan yang bermula daripada roh, dan Allah pandang percakapan kita. Ini tuan-tuan, la'allakum tattaqun, supaya kamu itu bertakwa. Takut, akhirnya semua jadi baik, semua jadi positif kerana Allah yang genggam kita. Semuanya akan muncul akhirnya dengan percakapan, dengan hambakan diri. Bermulalah satu episod yang namanya muncul detikan rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan cari bulan Ramadan ini. Satu perasaan bila disebut Allah dalam diri, dalam hati, dia ada satu getaran, bukan getaran takut tuan-tuan. Dia getaran rindu. Hati itu seolah-olah ada cubitan-cubitan. Dengar sahaja nama Allah, dia berdetak kuat jantung itu tuan-tuan, yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang namanya antara tanda kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang namanya puasa khuluqul Quran, puasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi itu ketika mana iktikaf, sehingga tak nak keluar daripada masjid, bukan sebab tak nak, bukan sebab Ramadan itu bulan beramal tuan-tuan, tapi bulan Ramadan itu bulan memunculkan kerinduan. Sehingga Nabi tak balik rumah, duk tada, duk hulu kepala. Kita tahu dah kisah ni tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya pergi ke Mekah Madinah baru ni, saya seolah-olah dapat bayangkan macam mana Nabi tu duk letak kepala, keluarkan kepalanya daripada tingkap Masjid Nabawi ketika itu ke arah rumahnya Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah sikat daripada luar je. Bukan kerana Nabi tu nak beramal sangat bulan Ramadan, tapi kerana ada satu sifat kerinduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana bila angkat takbir je tuan, tertunduk malu habis. Bila baca je ihdinas siratal mustaqim, menangis habis. Sebab rasa macam semuanya adalah pertolongan Allah. Tak malu nak minta lain dah. Semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah namanya hakikat puasanya Nabi SAW. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabiah, pendengar sekalian, moga-moga kita dapat sampai ke arah itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim.